Assalamualaikum guys, selamat datang ke ASR TV. Okey, sekarang tiba masanya untuk aku mengulas ataupun apa yang telah aku lihat daripada persembahan Sabah FC sewaktu menentang Seri Pahang tu. So ini adalah 5 perkara yang aku perlu share dengan kamu untuk kita perhatikan lebih mendalam sedikit apa yang telah dilalui di sepanjang perlawanan tersebut. So jom kita mulakan. Resepi yang lengkap. Aku pernah katakan pada video sebelum ni di mana aku mengatakan bahawa ramuan Makado adalah merupakan ramuan terakhir yang telah diisi di dalam hidangan OKS untuk Sabah AFC ni dan telah menjadi salah satu kunci utama untuk 2 kemenangan yang telah dilalui oleh Sabah FC dengan 4 gol yang telah dilakukan. Tapi apabila hadirnya Darren Lock kembali ke dalam kebesaran utama Sabah FC di mana beliau diletakkan sebagai salah satu 3 penyerang untuk Sabah FC ni, nampak lebih menyedapkan lagi hidangan tersebut di mana beliau sendiri telah melakukan 2 gol di dalam perlawanan tersebut, membuatkan aku rasa sewaktu menentang Kuching City kita cukup bagus, tapi sewaktu turunnya Darren Lock menentang Seri Pahang, perlawanan kita menjadi bertambah baik. Tapi walau macam mana pun ramai juga mengatakan bahawa ada beberapa lagi posisi perlu diisi oleh kerana kita tidak tahu sekarang ni status Jilton pula, macam kembali lagi nama Jilton disebut-sebut oleh peminat mengenai di mana keberadaan beliau, adakah beliau akan terus bersama Sabah FC, membuatkan ramai yang mengatakan posisi yang ditinggalkan oleh Jilton itu patut diisi oleh seseorang yang at least sama kaliber dia dengan Jilton. So sekiranya ada pengganti tersebut, so adakah perlu ditukar 3 penyerang di hadapan kita ni? Kalau gitu di mana perlu kita letakkan Darren Lock, Makado dan juga Sadil untuk meneruskan lagi perlawanan yang akan datang? Bagi aku menentang Pahang ni, aku sudah katakan adalah top 1 dalam list match terbaik Sabah FC aku. Tapi apapun, aku tidak mau settle dengan benda yang bagus, tapi aku mau settle dengan benda yang terbaik. Itu saja. So, contoh macam GDT, mereka sentiasa improve, sentiasa improve, sentiasa improve. Mereka tidak berpuas hati dengan apa yang mereka ada. So, aku harap Sabah FC juga mempunyai nafsu yang serupa seperti mana seperti mana apa yang telah diberikan oleh JDT. Gabungan pemusnah. Pada mulanya tajuk untuk nombor 2 ni aku letak trio pemusnah. Tapi aku mau menyelitkan Stewart Wilkin di dalam salah satu daripada 5 perkara yang kita pelajari ni, dan aku rasa di sini lah nombor 2 ni lah tempat yang sesuai untuk meletakkan Stu di antara pemain gabungan yang terbaik setakat 3 perlawanan ni yang Sabah miliki. Kerana walaupun kita tahu macam ucap tadi, hadapan kita memang cukup lengkap sudah dengan adanya Makado, lepas tu turunnya lagi Darren Lock di dalam perlawanan menentang Seri Pahang tu, terbuktilah 8 gol telah dilakukan hasil daripada gabungan pemain-pemain tersebut. Tapi apapun, aku tidak mahu melupakan juga contribution yang telah dilakukan oleh Stewart Wilkin kerana beliau setakat ni agak konsisten untuk menjaringkan gol dalam pasukan Sabah FC. Seolah-olah dia telah mengganti tempat yang selalu diberi peranan oleh QS waktu musim lepas tahun 2022, di mana Pak Tisu adalah merupakan pemain midfield yang mampu untuk menjaringkan gol ataupun membuat gol kejutan untuk Sabah FC. Dan sekarang ni aku tengok Stu adalah merupakan pemain yang mengisi tanggungjawab tersebut yang telah diberikan pada Pak Tisu, dan telah terbukti dalam beberapa perlawanan ni Stu adalah merupakan individu yang mampu ataupun boleh kita rely on bila masa-masa yang diperlukan. So, untuk gabungan 3 hadapan pula setakat ni adalah 3 gabungan yang terbaik. Aku rasa perlu dikekalkan untuk perlawanan akan datang, tapi kita tidak tahu sama ada ianya akan terus berkekalan prestasi ini. Especially tidak lama lagi kita akan menentang Selangor pula di halaman mereka sendiri. Ini adalah merupakan satu tentangan yang cukup hebat, dan bagi aku satu peluang yang cukup bagus juga untuk membuktikan kepada pasukan-pasukan lain yang kita ni mempunyai 3 serangan yang cukup bagus dan mampu untuk kembali itu yang penting tu, kembali berada di top 3 at least untuk bilang orang kalau boleh menempah kembali slot kita ke AFC. Versatility beri kelebihan.
Okey, kita sudah cerita bahagian atas, so kita cerita sikit bahagian bawah pula. Kita tumpu pula bahagian bawah sekarang, di mana kalau aku tengok kita punya versatility especially untuk bahagian bawah cukup terbukti rotation position yang telah dilakukan oleh skuad Sabah FC bagi cover tiap position tu bila satu pemain telah berada di bahagian atas, especially lah contoh seperti Pak Tisu yang sepatutnya again adalah defender kita pada perlawanan ini, tapi beliau juga beraksi selaku defensive midfield, beliau juga beraksi selaku pemain yang ingin menjaringkan gol, berada di kotak di lawan, membuatkan agak sukar untuk Seri Pahang, especially untuk mengawal mana pemain yang perlu dikawal sekarang ni, pasal sudah banyak kemampuan di situ. Kita nampak lihat kemampuan pemain yang berada di kotak D mampu untuk menjaringkan gol. So benda ni aku kena puji. Ini adalah aku perasan sejak bermulanya perpindahan untuk musim 2023 ni, di mana banyak pemain yang diambil oleh OKS mempunyai kemampuan untuk beraksi di beberapa certain position yang lain, di mana sekiranya position tersebut kosong, ianya mampu diisi dengan baik oleh pemain-pemain yang lain. Contohnya seperti mana Leo Chang bercakap, pada mulanya kita memulakan Stewart Stu dan juga Irfan Fazail di bahagian tengah, tapi apabila Pak Tesu naik ke atas bergandingan pula dengan Stu untuk membantu jentera serangan Sabah FC, Irfan pula akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Pak Tisu untuk menjaga bahagian defensive midfield kita. Manakala pemain lain seperti Minko juga mengisi kembali kekosongan yang telah ditinggalkan oleh Pak Tisu di bahagian pertahanan Sabah FC, membuatkan walaupun ada pemain off position, tapi tempat tu berjaya diisi oleh pemain-pemain yang mempunyai versatility tersebut. Pemain simpanan perlu diperbaiki. Ini adalah merupakan salah satu benda yang aku sebut di dalam video review sebelum ni, di mana aku katakan apabila masuk separuh masa kedua, di pertengahan separuh masa kedua apabila bermulanya kemasukan pemain-pemain simpanan di dalam skuad Sabah FC, kita sendiri akui dan kita sendiri nampak tempo permainan tidak seperti mana telah ditampilkan di separuh masa pertama dan di permulaan separuh masa kedua. Aku beranggapan di sini, dan sebenarnya aku juga ada membaca komen dan ada juga individu yang mengatakan benda yang sama, di mana mereka akan risau akan kemampuan sub kita tu. Agak terbukti jugalah sebenarnya ada beberapa pemain yang tidak, aku nak pasti sama ada kurang minit permainan ataupun memang level mereka tidak dapat mencapai apa yang boleh ditampilkan oleh first 11 kita. Agak membantutkan sikit perlawanan Sabah FC. Walau macam mana pun mereka masih mampu untuk bertahanlah pada perlawanan tersebut sehingga terciptanya clean sheet kita, untuk yang boleh katakan antara clean sheet yang terbaik yang telah kita lakukan dalam perlawanan tersebut lah. So sekiranya again untuk kita improve pasukan Sabah FC ni, aku rasa sampai masanya jugalah untuk kita melihat kembali sub yang ada di dalam skuad Sabah FC ni. Kalau kita tidak mampu sekalipun untuk mengambil pemain-pemain yang lain, tapi aku rasa perlu diberi perhatian dari segi macam sekiranya kita menentang pasukan yang bukan berada di bahagian mid table ataupun top table, pemain ini diberi minit permainan yang sewajarnya untuk bilang orang mendapatkan rentak permainan dan juga confident pemain-pemain tersebut. Tapi apapun, aku nampak benda yang positif di sini, di mana walaupun setengah pemain yang kurang kita nampak minit permainan bersama skuad kesebelasan utama Sabah FC, tapi mereka ada beraksi di dalam under 23. Cuma again lah, under 23 lah tu dia punya level ada berbeza sikit lah. Pengganti nombor 7. Ini adalah antara benda yang dibincangkan oleh peminat-peminat Sabah FC, di mana perlukah nombor 7 ni diisi oleh pemain baru? Itu pertanyaan mereka lah. So aku personally, bagi aku nombor 7 ni adalah merupakan satu nombor keramat, kerana ia telah dipegang oleh merupakan salah satu player yang kita respect dalam perlawanan ni, dan sekarang ni kita sudah anggap beliau adalah merupakan legend di dalam kancah bola sepak liga tempatan kita, itu Badrul Bakhtiar. Tapi bagi aku, dengan adanya pemain di bahagian tengah Sabah, especially contoh seperti Irfan Fazail, Stewart Wilkin, Telmo Castanheira, so aku rasa nombor 7 ni sepatutnya perlu diisi di antara ketiga pemain tersebut sahaja. Itu untuk yang setakat ni dengan kesebelasan apa yang kita adalah. Tapi macam mana aku cakap di awal video tadi, aku kalau boleh, aku mau tengok pasukan Sabah FC ni sering improve untuk perlawanan akan datang dan untuk mendapatkan pemain di dalam skuad Sabah FC. So ada baiknya juga kita
mendapatkan satu lagi pemain yang cukup berkaliber. Aku tidak fokus sangat pada pemain import sebenarnya, tapi kalau boleh kita dapatkan satu pemain yang berkaliber, pemain tempatan yang berada di saingan Liga Super ni untuk mengisi kekosongan tersebut. Tapi basically kalau tidak perlu diisi, aku tiada masalah kerana apa yang kita ada sekarang pun sudah cukup bagus. Okey guys, itu adalah 5 perkara yang telah aku teliti, walaupun ianya secara mendalam, tapi aku rasa tidak cukup bagus lagi untuk aku kongsikan kepada kamu. So, untuk merancangkan lagi video ni, aku menjemput kamu pula untuk meletakkan apa lagi pendapat kamu, apa lagi yang kita nampak dalam perlawanan yang aku nak sebut di dalam video ni. Sila letakkannya di ruang komentar di bawah. So, sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.